kami ni tiba-tiba macam, okey Daya, Zack dengan siapa di tengah-tengah ni, dan macam ada eksperimen. Okey, saya nak tanya je lah. Selalunya, kalau kita nampak botol, antara kita buang. Ataupun yang kedua, kita akan gunalah. Tapi untuk buat pasu pokok ataupun bunga, saya pernah nampak. Tapi hari ni lain daripada yang lain. Betul. Sebab Bro Mickey nak cerita dengan kita, botol ni boleh tukar menjadi pasu yang istimewa. Betul Bro Mickey? Ya, betul. Tu pasu ni kita boleh buat, nama dia pasu hidroponik gantung. Kita gantung dengan konsep gantung. Okey. Ya. Jadi kita gunakan botol 1.5 liter yang terpakai, botol yang terbuang ni. Jadi kita convert menjadi pasu yang kita boleh tanam pokok hiasan macam ni. Dan juga selain daripada tu, pasu-pasu yang besar kita boleh tanam pokok-pokok lain juga. Sama juga, konsep yang sama tapi saiz yang berbeza. Ni saya nampak cili segar bugar ni. Okey. Saya tengah baca komen ni. Tak apa, sambil tu Daya ni. Okey, baca komen. Nampak anda semua boleh komen ya di Facebook kami. Terus komen. Nak baca. Okey, maksud kalau Bro Mickey boleh ceritakan kan, macam mana dapat idea mula-mula? Okeylah, kita gunakan jadi pasu hidroponik, betul gantung pula. Dia dah makin upcycle tapi dia dah level yang lain tu. Okey, cerita pasal idea ni, macam saya ni, saya buat konsep vertical, satu benda yang gantung kat dinding, dan juga satu menggunakan barang recycling. That's a konsep. Kadang-kadang idea tu dia tak datang dengan sempurna. Kadang-kadang bila kita dah dapat kita punya barang tu, and then kita kata buat benda tu, dan idea tu akan menjadi lebih jelas. Dan satu lagi, bila kita dah buat, saya sentiasa ada prinsip continuous improvement is never ending process. Yes. I like that. Because kita improvise, dan contoh macam yang biasa kita tengok kan. Kita potong biasa, lepas tu letak atas lantai. Tapi yang ni konsep dia kita gantung. Okey, kita gantung. Okey, contoh Mezek pegang. Okey, boleh. Okey, dengan dia begini. Yes, kita boleh gantung. Dan seterusnya, yang ni kita boleh gantung sebab pasu ni kita dah design cantik. Dan pasu ni pula kita boleh masukkan ke dalam frame. Dan frame ni adalah menggunakan barang yang terpakai. Ini frame terpakai, terbuang, dan juga pintu kabinet kayu-kayu yang terbuang kita olah menjadi satu hiasan dinding. Yang Masya Allah, saya baru perasan rupanya. Tak, saya memang sangat-sangat impress sebenarnya. Kalau tengok ni, selalunya kalau kita cerita tentang apa-apa yang kita akan gantung kat dinding, biasalah, mesti kan painting ataupun mungkin lebih abstrak dan sebagainya. Tapi ini pokok bunga. Ya, pokok bunga hidup. Pokok bunga hidup tau. Ni, frame ni pun terpakai juga katanya. Frame terpakai. Tapi senang penjagaannya. Okey, macam ini memang cukup senang. Sebab macam konsep hidroponik ni kan, hidroponik ni kita dari segi penjagaan tu seminggu sekali kita just top up air di dalam bekas yang bahagian bawah. Nampak akar dia tu. Jadi kita masukkan, kalau saya boleh ke situ. Sila. Kita memang akan menggunakan sehabis baik kawasan ini. Okey, macam kat sini. Kita letak yang tadi tu ke dalam casing ni. Masuk dalam tu. Masuk je. Yes. Bro Mickey, saya nak tahu yang depan ni apa sebenarnya? Yang ni artificial grass kan. Untuk tahan dia ya. Untuk cantik lah. Kita untuk macam dia punya poket lah. Ya. Poket untuk supaya tak nampak yang ni. Jadi dia lebih menarik lah. Kita nampak green kan, dengan kombinasi kayu dengan pokok hidup. Saya suka lah. Kombinasi kayu dan pokok hidup. Sebenarnya Bro Mickey, dah berapa lama dah Bro Mickey macam menceburkan bidang dalam benda-benda macam ni? Okey, dalam tahun 2009 tu. 2009 saya dah start slow-slow. Kadang tolong anak. Anak buat DIY untuk sekolah projek kan. Kita tolong yang kecil-kecil. Lepas tu tiba-tiba PKP. So pencetus kepada anjakan paradigma. Satu perkara yang kita boleh belajar daripada cerita Bro Mickey ni, kadang-kadang ibu bapa pun boleh juga terinspirasi daripada anak-anak. Setuju. Ya, betul. #untung anak. Okey, jadi sekarang ni saya dengan Zack tak sabar sebenarnya. Tadi kita buat demo jeans kan. Sekarang ni nak juga belajar, mungkin boleh tunjukkan demo sikit. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial ya. Bagaimana kita nak tukar, nak bagi nafas baru kepada botol yang biasanya kita buang. Kan? Kita buang dan jadi pencemaran kepada alam sekitar. Of course.
Tapi hari ini kita nak pergi kepada positif side, kita nak tukarkan botol ni menjadi pasu hidroponik takur macam ni. Okey, proses dia. Okey, kita kena ada botol, bahan-bahan Okey. Bahan kita ada botol. Okey, nombor 1 botol di rumah. Okey. Lepas tu kita kena ada Tali. kain mop. Kain mop. Apa ya tu kain mop? Ya, kain mop yang dah yang baru, jangan ambil yang baru lah, yang dah terpakai lah. Kain mop guys, kain mop. Okey. Okey, Kita cakap dengan isteri lah. Potong tengok kain mop. Tak, tengok kain mop tu. Nampak makin lama makin botak kain mop. Rupanya Zack dah potong. Okey, lepas tu. Alright, lepas tu kita kena ada ni just untuk labeling ni lah untuk water level. Dan kita ada penyakut es sebab kita nak gantung. Ya. Alright, okey, kita gunakan alatan pisau, gunting dan penembuk lubang. Alright. So proses pertama kita potong. Saya tunjuk sikit Okey, kita gunakan pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kat sini saya dah lebih kurang dalam macam ni. Sikit, lepas tu kita gunting. Jadi untuk anak-anak atau adik-adik, pastikan ada ibu bapa ataupun orang lebih tua untuk sama-sama buatlah kan. Kita buat sama-sama anak boleh, tapi untuk proses ni kita buat sendirilah ataupun pantau. Betul. Okey. Lepas kita potong dua bahagian. Baik. Okey, bahagian yang bawah ni kita nak buat tempat penggantung dia. Jadi kita potong bawah macam ni dulu. Kita just ambil 4 finger. Lebih kurang dalam 4 inci macam ni kan. Okey, macam ni. Lepas tu kita untuk tanda lah tanda sikit. Lepas tu kita potong ke bawah. Okey, sampai macam level. Kalau botol ni botol yang air gas kan. Kita boleh sampai level sebelum dia punya ni penanda ni. Ada penanda kan, kalau penonton di rumah nampak ada penanda kat situ. Lepas tu yang bahagian depan ni kita buang. Bahagian atas itu ya? Bahagian sebelah. Dia ada sebelah dua side kan? Dua side. So yang ni kita buang. So dia dah jadi macam ni. So bahagian ni tajam kan? So for the safety purpose, potong bucu dia. Kita bagi dia curve macam ni. Untuk safety lah, supaya tak tajam. Okey, dah jadi. And then bahagian atas ni kita dah letak kat atas macam ni. Tu je. Yes. Wow. Ini basic dah siap. Dua bahagian. Bahagian ni kita letak media tanam, bahagian ni letak larutan nutrien. Okey, lepas tu dia jadi macam ni. Okey, lepas macam ni kita gunakan apa ni, soldering iron ini pun panas bahaya. Kalau kita nak buat dengan anak, pastikan ini safety kita kena utamakan. Okey, kita tebuk lubang kat bawah bahagian yang atas punya ni dan kat dekat penutup botol. Beberapa lubang, bukan dalam 12 lubang macam tu. Kita boleh tengok, tunjuk sikitlah dekat kamera lubang tu. Nampak tak dekat keliling ni? Mungkin anda ada yang jenis tengok macam ni dia meremang bulu roma. Tapi ada yang boleh tengok, so sila. Alright, selepas tu tadi kan kita ada kain mop. Okey, kain mop ni alright, kita yang lubang kat tengah ni kita besarkan sikit dan kita masukkan kain mop. Baik, okey. Kita tarik je. Tarik. And then kita masukkan kat sini. Okey. Kita tutup. Okey, tujuan kain mop mesti nak tanya. Kan? Tak apa, saya ceritalah. Okey, dia sebenarnya untuk menyerap larutan nutrien ni untuk mengekalkan kelembapan kepada media tanam ni yang kita gunakan sabut kelapa. Mengekalkan kelembapan. Yes. Jadi kita that's kelebihan dia, self watering. Kita tak perlu siram penjagaan tadi kan, soalan tadi. That's why. Ini untuk benda ni je. Janganlah tiba-tiba dia keluar-keluar tengok semua perempuan letak kain mop pula dekat sini. Kenapa kalau letak kain mop? Nak mengekalkan kelembapan. Jangan jauh sangat. And then next step kita nak, saya risau Zack yang buat balik nanti. Alright, lepas kita nak bagi cantik, kita nak cat. Okey, sebelum kita cat, kita letakkan stiker tadi. Stiker nak label lah. Label bukan untuk label, tapi tujuan dia untuk kita spray, kita gunakan spray, lepas kita spray kedua bahagian, atas dan bawah. Dan bahagian yang ada label ni kita tanggal. Sebenarnya ada Lucina kat sini. Tujuan dia untuk kita nak tengok water level dekat mana. Jadi bila dah kurang, kita dah tahu, dah kita boleh top up. Nampak tak, setiap satu perkara tu dia ada detail yang orang kata beneficial kat situ. Bukannya saya saja dibuat. Sebab tu kita improvement kan, daripada awal kita improve sampai benda tu dah orang kata problem solving. Betul. Tadi ada sebut satu quote apa tadi pasal trust the process. Bukan trust continue improvement is never ending process. Never ending process. Itu dia. Kita kena sentiasa improve. Boleh buat lagu never ending process. Bro Miki, nak tanyalah, macam boleh tengok kan, bila saya dan Dayah tengok Bro Miki buat benda ni kan, kita boleh rasa yang Bro Miki buat daripada hati.
Betul, sangat. Jadi dalam banyak benda yang Bro Micky jumpa dalam kehidupan, kenapa menjadikan ini yang untuk dibuat dan apa yang menarik sebenarnya tentang DIY macam ni? Okey, yang menarik sebenarnya yang pertama adalah benda yang hidup. Pokok yang hidup. Satu pokok yang hidup. Kita berinteraksi dengan pokok yang hidup yang memberi natural air purifier. Ya. Nampak natural air purifier. Ya, kat dalam rumah kita kan oksigen, kita punya pengudaraan sebab proses kita rantaian gitu, pokok keluar perlukan karbon dioksida, kita perlukan oksigen. Itu satu perkara. Yang kedua berkenaan dengan recycle alam sekitar. Itu yang menyebabkan satu benda yang kita terpanggil sebab macam saya sendiri kan, because of benda yang kecil yang kita buat ni, impact dia besar kepada alam sekitar. Benda yang kecil alam kita sekitar buat. Baik, kita buat ni untuk kita memelihara alam sekitar tu. Itu yang penting lah bagi saya. Okey, mungkin saya rasa tadi nampak juga di skrin ada perkongsian dan sebagainya. Bro Micky juga cakap ada buat YouTube lah. Mungkin boleh kongsikan YouTube, Instagram. Boleh silakan. Kongsi dulu. Okey. So saya ada buat tutorial tentang perkara benda yang saya share ni dalam saya punya YouTube channel M. Sai Micky Ibrahim. M. Sai Micky Ibrahim. So anda boleh tengok kat situ banyak lebih 100 tutorial tentang DIY barang-barang terpakai daripada botol, daripada kayu dan banyak lagi lah. Ada lagi di dalam YouTube channel tu dan juga boleh follow saya dekat Facebook group, Facebook personal pun M. Sai Micky Ibrahim boleh, dan Facebook group Kebun DIY Laman. Baik. Terima kasih banyak Bro Micky. Terima kasih Bro Micky.